Cuma bulan Rejab ni, doa apa dia satu amalan hak Nabi sebut, doa. Bak doa ni tuan-tuan, lain pada Rejab kita doa. Cuma ada doa khusus, Allahumma barik lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami bulan Rejab wa Sya'ban. Kenapa berkat bulan Rejab Sya'ban? Kerana kita nak pergi ke bulan yang ketiga, wa balighna Ramadan. Situ tuan-tuan. Dia panggil lonjakan asas kepada Rejab ni kerana nak pergi kepada matlamat kita wa balighna Ramadan. Kalau kita faham yang tu, apabila matlamat kita Ramadan, maka kita jadikan bulan Rejab ini sebagai bulan untuk kita mulakan satu tekad untuk melangkah menuju Ramadan. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, seterusnya Tuan Nazir serta pimpinan para jemaah Muslimi dan muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kehadrat Allah. Dengan izin dan inayahnya kita masih diberi kesempatan sama-sama dapat mendirikan solat, berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersempena kita berada di dalam bulan Rejab ni para jemaah sekalian, jangan lupa kita berdoa dengan satu doa yang telah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah yang disebut Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rejab dan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, kita masuk kepada Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Yang berpuasa terus berpuasa, yang bertilawatul Quran terus baca Quran. Mudah-mudahan kita diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada malam ni insya-Allah kita akan membicarakan kitab pengajian. Insya-Allah Ustaz akan mula daripada malam ni. Pengajian yang kita akan bicarakan adab orang Islam seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa dia kita nak bicarakan tentang adab para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah? Kerana adab ni menjadi penekanan terutamanya bagi umat akhir zaman. Kalau kita tengok kita hari ni tandusnya adab, bukan kerana tak ada ilmu, ilmu banyak. Tapi apabila adabnya kurang menyebabkan ilmu tu seolah-olah tidak diambil kira dan tidak ada nilai di sisi orang yang berilmu.
Tu kalau tuan-tuan tengok ada seorang ulama yang dikenali dengan ulama yang dikenali dengan cukup hebat dengan contoh akhlak yang baik. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak ni tuan-tuan dia banyak kelebihan Allah Ta'ala bagi pada dia. Abdullah ibnu Mubarak juga dia ada banyak ilmu dia dapat kuasai. Salah satunya dia alim dalam ilmu ataupun kita sebut dalam ilmu usuluddin. Ilmu dalam bab nak kenal Allah. Dalam ilmu usuluddin dia cukup hebat. Tapi apabila dia sebut dalam keadaan dia belajar ni lebih kurang hampir 50 tahun Abdullah ibnu Mubarak. Katanya aku mengaji 50 tahun, aku menghabiskan belajar 30 tahun saja tentang adab. Bayangkan tuan-tuan 50 tahun dia belajar tentang adab tu makan masa lebih lama berbanding dengan ilmu. Kita faham daripada sini Abdullah ibnu Mubarak ni dia seorang yang dikenali dengan sifat kejujuran, beradab tinggi. Di samping dia ni seorang sifat berani dia dikenali sebagai mujahid yang menyertai di dalam peperangan. Kalau kita tengok di zaman Nabi siapa-siapa dia hak berani suka perang, maka duduk di zaman ulama seorang yang mempunyai jiwa seperti para sahabat itu yang ada pada Abdullah ibnu Mubarak. Ya Allah Ta'ala bagi keistimewaan pada dia. Salah satunya dikenali pada zaman dia ni kaya dengan adab. Budi pekerti yang mulia, adabnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab dia ni tuan-tuan pernah satu ketika Abdullah ibnu Mubarak ni tuan-tuan dia pergi belajar dengan seorang ulama hebat, setengah riwayat kata dengan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Dia pergi belajar dengan Imam Malik ni para hadirin sekalian. Dia minta di antaranya dia minta dengan Imam Malik nak pergi mengaji waktu mana Imam Malik duduk mengajar di Madinah. Dia minta izin. Walaha nak pergi mengaji, nak pergi datang kuliah, tak payah minta izin pun. Tapi dia mari pergi jumpa dengan Imam Malik bin Anas waktu duduk di Madinah. Dia kata, wahai guru, izinkan aku masuk untuk orang panggil apa dia, mengikuti majlis dan pengajian kamu. Maka Imam Malik kata, tak ada masalah kamu hadir sahaja. Bagaimana dia ni dengan penuh beradab kerana dia nak orang panggil keizinan dengan tuan punya ilmu. Hak tu yang hebatnya Imam ataupun yang disebut Abdullah ibnu Mubarak, hampir mana dalam usia menuntut ilmu dia dengan adab. Tapi yang berlaku hari ni, ilmu banyak adab kurang kan. Ustaz bukan nak cerita orang lain, kita sendiri pun kadang-kadang kita tahu tentang ilmu dosa pahala tu kan. Kita tengok dalam solat cukup lah. Solat ni para hadirin sekalian, banyak ilmu dalam solat. Ustaz buat contoh dah. Dalam sembahyang ni dia boleh berlaku hukum, banyak hukum situ. Tapi dalam sembahyang juga dia boleh berlaku adab di situ. Tapi kadang-kadang orang ni di segi hukum dia tidak menjadi masalah lah. Dia tahu batas solat, hak ni makruh, hak ni harus, hak ni haram. Tapi kalau dalam adab, dalam jaga, dalam adab, dalam bab sembahyang tu tak ramai. Tapi Nabi SAW sembahyang dia jaga adab. Antaranya apabila Nabi berdiri betul, Nabi hala ke kiblat, Nabi tidak menoleh dan sebarang tolehan, melainkan Nabi melihat pada tempat sujud. Waktu cara Nabi. Nabi tidak akan melihat sebarangan ataupun sebarang penglihatan di dalam solat, melainkan Nabi melihat pada tempat hak Nabi nak sujud dan Nabi nak melakukan ataupun tempat dia tengok, tempat orang panggil bumi lah. Tak, kalau kita hari ni kalau sembahyang,
Jaranglah tengok bawah, bukan tak tengok, tapi banyak tengok ke depan. Kalau tengok ke depan ni, tuan-tuan dan saudara, kita akan tengok banyak benda yang mengganggu kekhusyukan. Hak tu sifat orang ni ada dalam diri dia, dia panggil takabur. Apa makna takabur? Besar diri. Takabur ni tuan-tuan, dia berlaku juga pada ahli ibadah. Ahli ibadah ni dia boleh berlaku takabur bila dia duk rasa dia beribadah tu, ibadah dia lebih molek pada orang lain. Hak tu sifat takabur dalam ibadah. Sama juga di dalam mendirikan solat boleh berlaku beberapa hukum. Di antaranya boleh berlaku harus, boleh berlaku makruh, boleh berlaku benda yang dikatakan sunat. Hak ni dalam sah kita macam-macam lah. Ada yang harus, ada yang sunat, ada yang makruh. Ustaz nak sentuh sikit dalam bab ni, contohlah. Semaya ni kalau boleh kita nak hak sunat lah. Hak sunat dalam di segi amalan kita, pergerakan. Amal orang dia ambil sifat makruh. Makruh ni lagu mana dia bergerak sekali dengan imam, hukumnya makruh. Ramai orang buat begitu. Ada sebahagian persen ambil yang harus, imam bergerak separuh baru dia bergerak. Ada orang ni tak ramai yang boleh buat sunat. Imam sampai tempat hak perbuatan dia sujud, baru dia sujud tu baru sunat. 3 situ berlaku tu. Tapi kadang-kadang boleh berlaku 4. Mendahului imam, batal. Tapi nak ceritanya di situ, benda-benda yang berkaitan dengan ilmu mungkin tahu. Tapi di segi adab, kalau orang faham adab dia berimam, dia tidak akan mendahului dan dia tidak akan mengutamakan perbuatan dia mengikut suka hati dia. Hati di antara disebut baik. Di antaranya kata pengarang, adab mengenai niat. Seseorang yang percaya tentang kepentingan niat ni, macam kita ni, tuan-tuan rahimakumullah, kita ni diajar dengan niat. Mana-mana pun diajar dengan niat. Hak tu ada hadis yang dimulakan dengan niat. Arba'in Nawawi innamal a'malu bin niat. Nah, hadis dimulakan dengan niat, nak bicara pada kita pembukaan setiap amalan tu dia mesti berkaitan dengan niat. Hak tu jelas. Bagaimana niat ini juga yang disebut sebagai asas kepada amalan manusia, baik dunia sama ada akhirat. Cuma kena niat. Dunia ada orang niat malam ni rasa nak pergi makan roti canai ni. Tak makan lagi niat dah ni. Dia rasa nak ajak ustaz makan roti canai lah malam ni, contoh. Dalam hati ni tak buat lagi pasal isyuk, tak semaya lagi. Bila nak pergi? Pukul 9 malam ni. Tiba-tiba lepas semaya tanya, ustaz free tak malam? Ada apa? Jawab kena roti canai. Oh, minta maaf lah tak free. Niat molek dah. Niat molek dah tu, niat nak buat benda baik. Niat itu pun sudah akan dinilai oleh Allah kebaikan. Hak tu di segi sosial kita panggil. Tapi kalau dalam bab ibadah, contoh, rutinkan bulan Rejab ni. Bulan Rejab ni tuan-tuan kita kena faham betul-betul ni. Tak ada sebarang nas baik hadis Quran yang ada amalan hak berlainan bulan Rejab. Tak ada. Ada kata siapa dia yang berpuasa 1 Rejab, nascaya diampunkan dosanya 40 tahun. Tak ada tu. Cuma bulan Rejab ni, doa apa dia, satu amalan hak Nabi sebut, doa. Bak doa ni tuan-tuan, lain pada Rejab kita doa. Cuma ada doa khusus. Allahumma barik lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami bulan Rejab wa Sya'ban. Kenapa berkat bulan Rejab Sya'ban? Kerana kita nak pergi ke bulan yang ketiga, wa balighna Ramadan. Situ tuan-tuan. Dia panggil lonjakan asas kepada Rejab ni kerana nak pergi kepada matlamat kita, wa balighna Ramadan. Kalau kita faham yang tu, apabila matlamat kita Ramadan, maka kita jadikan bulan Rejab ini sebagai bulan untuk kita mulakan satu tekad untuk melangkah menuju Ramadan. Kalau hak tak mari masjid Rejab ni, belajar mari dah. Kalau hak jarang berpuasa, boleh start dah belajar puasa sunat Rejab. Kalau hak belum baca Quran, boleh start dah buku Quran. Amalan ni tuan-tuan bukan tak ada, sebelum ni buat dah, cuma kurang dipraktikkan. Masuknya Rejab, praktikkan. Kenapa tuan-tuan? Kerana matlamat kita nak wabalighna Ramadan.
nak sampai kepada Ramadan. Ramadan ni tuan-tuan bukan kita saja nak, tuan-tuan. Bukan kita saja nak, tetapi para malaikat merindukan kedatangan Ramadan. Kan dalam suratul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah Ta'ala mengarahkan para malaikat. Seluruh malaikat. Warruh tu bukan roh, tetap para malaikat juga. Turun ke bumi. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera dan aman dan hebatnya malam tersebut sampai pada terbit fajar. Khairum min alfi syahr, lebih baik pada 1000 bulan. Bulan lain ada tuan-tuan. Hak Ramadan memang ada khusus keistimewaan. Hak tu kita kena jelas. Dalam Pak Rejab ni jangan bergaduh. Jangan bergaduh, jangan sebar benda-benda hak tak sepatutnya. Soal kita nak beramal, berpuasa, baca Quran, nak bersedekah, silakan, tak ada masalah. Cuma dilarang kita mewujudkan satu kelebihan yang kita reka-rekakan sendiri. Itu tak boleh. Tapi kalau kita nak menggalakkan orang, contoh, free dak petang ni hari Khamis, hari Rabu. Free esok malam kita puasa nak, puasa Khamis. Boleh je insya-Allah bersempena bulan Rejab ni. Nah, serasa betul dia puasa juga. Apa kata hari Khamis ni kita pakat-pakat buka puasa, belajar buka puasa masjid. Pasal Ramadan ni kita buka puasa masjid juga. Bermaksud merutini dah amalan tu sebelum ni, cuma nak ajar ni buat secara berjemaah. Tidak menjadi masalah. Kita jangan mudah orang panggil terpengaruh dan terkeliru. Kata hak tu kadang-kadang masuknya Rejab kecoh sekejap tu dah. Kecoh bermaksud ada orang menyebarkan berita-berita ataupun meletakkan itu sebagai hadis, sedangkan itu adalah kata-kata hukamak sahaja. Tuan-tuan kena beza tahu, hukamak dengan hadis lain. Hukamak lain, tuan-tuan, hadis lain. Hukamak ni adalah ungkapan daripada orang-orang ataupun kita kata as-salafus soleh dulu, orang-orang alim. Qala la hukama, berkata orang-orang yang bijak. Orang bijak ni tuan-tuan, kita kata cendekiawan, orang ni cerdik pandai kan. Cerdik pandai ni tuan-tuan, dia ada satu formula dia. Macam mana formula dia? Formula dia di antaranya dia kata apa dia? Bulan Rejab ini adalah bulan untuk kita bercucuk tanam, Syakban itu menyira, Ramadan ambil hasil tuayah. Itu cendekiawan ataupun cerdik pandai hukama bersebut tentang berita ataupun perkhabaran tersebut. Maknanya berkaitan dengan niat. Niat nak berpuasa silakan. Tapi sebenarnya para hadirin sekalian, kita nak menggalakkan orang ni, kita boleh buat satu kaedah. Kaedah dia macam mana? Kita ambil satu pendekatan untuk orang minat ibadah. Salah satu ustaz tengok, baguslah. Artis-artis cuba tarik orang subuh berjemaah kan. Tak tengok bagus, Shah Alam tu hari penuh. Orang muda, budak-budak boleh datang. Hak tu salah satu pendekatan yang dibuat. Tapi orang condemn tu kita nak boleh kata lah. Mana-mana pun ada. Contoh kita duduk di zaman ni buat benda baik pun orang bercakap, buat benda tak baik pun lagi orang bercakap. Kita duduk di zaman fitnah. Zaman fitnah ni tuan-tuan orang cari pasal. Nak tak nak tuan-tuan, kita duduk dalam keadaan berpegang dengan sunnah tu lebih baik. Kesian kadang-kadang kan orang ajak orang pergi masjid pun dia bunyi juga, tak buat pun. Kadang-kadang orang lebih suka masjid tidak ramai orang berbanding ramai orang. Ada juga. Jadi kita tengoklah cara. Terpulanglah cara kaedah macam mana. Yang penting matlamat dia nak suruh orang datang ke masjid. Buatlah macam mana. Faham Niat dia tu dah molek. Ada orang kata nak cari populariti, itu hak dia. Bukan hak kita tu tuan, itu hak niat dia. Terpulang pada dia. Tapi di segi zahir nampak ada usaha dia nak benda baik. Kita tidak perlu menjadi jurunilai dalam amalan orang. Tak boleh jadi jurunilai. Kita jangan menilai segala amalan orang mengikut cara kita. Kalau kita duk menilai, tak ada masa nak menilai diri kita kan. Tapi di sudut positif dia mengajak orang pada benda baik. Apatah lagi yang disebut
Segala jenis amalan terbentuk menurut niat. Seseorang itu berlaku amalan itu berdasar pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu dalil. Siapa kata tidak bawa datang kepada kamu ataupun kepada kami tentang dalil, tentang niat. Tuan-tuan bacalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala amalan itu mesti sandaran dan niat. Apa yang kita niat itu kita dapat. Hadis ni bagi orang beramal sepatutnya ingat di mulut dan faham. Supaya orang tak petikai dan supaya kita beramal ni rasa ada keyakinan. Hadis ni pendek dah tuan-tuan, kalau kita boleh hafal, kata ingat, kita faham, maka hadis ni kita jadikan amalan, dan amalan duduk katanya Al-Imam An-Nawawi. Kalau kamu beramal betul-betul mengikut hadis tentang niat ni, kamu sudah dapat separuh daripada amalan kamu mendapat penerimaan daripada Allah. Nampak dah situ pasal ikhlas dah ada dah. Soalnya selebihnya kita serah pada Allah. Tapi separuh, sebahagian kita dah dapat ada ikhlas. Macam kita malam ni tuan-tuan, ikhlas mari. Tak apalah orang nak cerita, nak cakap apa dia, latak dia lah. Tapi sudah ada di situ keikhlasan kita. Bagaimana juga disebut sama ada bagi orang lemah ataupun orang kuat. Kuat ni bukan dimaksud dengan badan kuat dan bukan bermaksud bodinya yang kuat, tidak. Orang kuat bermaksud orang yang mana gairah dengan ibadah, tu orang kuat. Ada orang gairah dengan ibadah ni tuan-tuan. Di dalam Islam ada kegairahan boleh tuan-tuan. Bukan tak boleh gairah ni, tapi ada kegairahan yang boleh. Pertama, gairah kita dengan ibadah. Seronok sangat ibadah, bunyi ibadah tu tuan-tuan, meleleh hai liu nak pergi semayang. Tu makna gairah. Gairahnya kita dengan majlis ilmu, kalau ustaz tak datang, Allah punyalah duka citanya hati dia. Allah rugi malam ni. Sepatutnya ada majlis pengajian ilmu, ustaz je tak boleh sampai kan. Tiba-tiba dapat mesej tak dapat sampai, Allah kecewa. Gairahnya, sukanya kita pasal majlis ilmu, dapat pahala, kegairahan dibenarkan. Gairahnya kita untuk nak menderma, tak sabar-sabar nak datang Ramadan ni, kita nak derma. Maka tengok tabung bulan Rejab, tabung Ihya Ramadan terus masuk dalam duit, dalam tabung. Kegairahan dibenarkan. Boleh letak dah tabung ni, Rejab ni. Salah satu kita nak panjang umur, kuatkan sedekah. Kita jangan tunggu satu Ramadan tuan-tuan. Mari tabung Ramadan, masuk je duit dulu. InsyaAllah asbab kita derma sedekah tadi Allah Ta'ala panjangkan umur masuk Ramadan. Ustaz tengok ada dah tempat tu dia bubuh, siap buat announcement dah setiap Jumaat. Alhamdulillah, tabur Jumaat, tabur Ihya Ramadan kita dah 10,000 dah seminggu. Target kita 150,000 untuk Ihya Ramadan tahun ni, contoh. Apa nak cerita kita dengar sumbangan masuk tu, maknanya menepis persepsi sebilangan orang mengatakan punca ekonomi hari ni ramai orang tak sedekah. Sebenarnya silap. Silap tu, format tu tak betul. Formula tu tak betul. Di waktu ekonomi gawat, sedekah kena kuat tau. Sebab sedekah ni dia tidak kaitan dengan gawat ekonomi. Apa orang kita ramai faham gitu. Nah, kalau kita kuat sedekah, kuat infak tuan-tuan, menjana keuangan dengan cara Allah Ta'ala keluarkan keberkatan daripada bumi. Ada Allah Ta'ala turun daripada langit nikmat. Tapi kita tak yakin tuan-tuan. Ramai ustaz tengok orang tu kata, dah pendapatan kita kurang masjid kita pasal ekonomi hari ni. Sebenarnya bukan tuan-tuan kesedaran penderma. Tapi ada setengah tempat tuan-tuan, tak kira dia mari gawat ke apa dia ke, masjid dia, surau dia, duit bertimbul-timbul. Tapi dia berbelanja pun boleh tahan. Tapi nak cerita keyakinan jemaah dia, overall jemaah dia 99% semua orang pecah. Orang pecah kata. Orang pecah ni tuan-tuan, kalau kita nak sudut di segi zahir, berisiko tuan-tuan sebab ikam tak masuk dah. Tapi punyalah ayah haji pecah ni tuan-tuan, betul yakin dengan Allah. Pasal apa dia? 5 waktu makanan di harian dia. 5 waktu makanan harian ibadah dia. Subuh jemaah, zuhur jemaah, asar berjemaah, maghrib jemaah, isyak berjemaah. Lepas subuh tadarus berjemaah. Tu je makanan harian dia. Gak roti canai, teko tuan-tuan, tak habis RM10 sehari. Capati ambil lah RM5 dengan teko baru RM3, RM4.
Belanja orang lagi habislah RM10 satu hari. Sebulan baru 300. Balik dua rumah tak makan dah. Tengok mu haji, mu tengok aku tengok mu tu je. Selera dah kurang dah. Tapi tunggu ibadah. Faham maksud dia? Gak dia duk fikir macam mana? Apa keinginan dia, tuan-tuan? Dia mula buat pelaburan, tuan-tuan. Pelaburan dia sudah buat dah. Antara investment dia buat apa dia, tuan-tuan? Dia kuat derma. Ustaz tengok alhamdulillah kesedaran orang tentang investment akhirat ni sudah nampak, terutamanya orang pecik. Puratanya di kawasan perumahan orang pecik tu, di mana dana dia dapat? Terutamanya surau yang tak ada Jumaat. Melalui investment para jemaah yang pecik. Boleh bayar bil elektrik, boleh bayar imam, boleh bayar pengajian, boleh buat program. Nah, investment daripada orang pecik ni ada seorang bagi RM5,000 sebulan, RM10,000 sebulan. Nampak tuan-tuan? Tahu-tahu orang tu meninggal, baru tahu rupanya RM10,000 sebulan dia bagi sepanjang 5 tahun. Mati-mati tuan-tuan baru tahu dia lah penyumbang terbesar. Nak ceritanya tuan-tuan, orang sudah nampak investment akhirat untuk diri sendiri. Dia nak apa lagi tuan-tuan? Sebab dia masuk dah pelaburan dunia. Main macam-macam dah pelaburan. Tak rugi, tak untung dia kata pelaburan tu. Mengaru dia kata, walaupun boleh RM50,000 sebulan. Dia stopkan pelaburan tu, dia masuk pelaburan akhirat. 5 waktu derma RM10, 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 RM10. Nah, dengan izin Allah umurnya panjang, sampai satu masa dia mati juga tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, yakinnya dia tetap rezeki. Ramai dia tetap tu ustaz tengok kalau orang pencin macam ni tuan-tuan hebat. Hebat macam mana dia mari 5 waktu, dia boleh tak duit dalam tabung. Itu di antara orang yang paling hebat. Sebab kata tu hak dia sebenarnya. Tu bukan hak anak tuan-tuan. Hak tu bukan hak anak. Tu sebenarnya hak dia. Kalau kita sayang harta kita yang kita cari atas dunia, letaklah duit dalam tabung masjid kerana menjadi hak mutlak kita lepas mati. Berapa persen yang percaya dengan benda ni? Alhamdulillah ramai yang sudah percaya. Waktu kita tengok duit dalam tabung masuk dalam dana keuangan, dalam tabung sumbangan dah masuk. Keyakinan dia baik. Dan bagaimana kepercayaan tentang niat ini, segala jenis amalan wajib meluruskan niat diambil daripada 2 sumber. Sumber ini bermaksud sandaran. Di dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan selalu baca, ada surah yang menyebut tentang ikhlas. Dalam surah apa dia? Para hadirin sekalian, biasa kita akan dengar dalam suratul Bayyinah. Suratul Bayyinah yang selalu imam baca ayat ni biasanya dalam sembahyang subuh. Sebab dia panjang sedikit. Biasa kalau maghrib isyak ni kuliah dengan qul huwallah. Subuh ni dia baca suratul Bayyinah biasalah. Lam yakunil ladzi tu tak. Dalam suratul Bayyinah Allah Taala berfirman, ini sandaran, ini orang panggil bukti ataupun hujah kita. Ada orang kata boleh tak bawa datang hujah yang mengatakan niat tu penting ikhlas? Ada. Salah satunya dalam suratul Bayyinah Allah Taala berfirman ayat yang kelima. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, bahkan ayat ini dibaca di dalam takbir raya. Betul tak Haji Syarif? Takbir raya kita baca walau karihal kafiruna. Kita sebut bagaimana di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman mereka tidak diperintahkan, maknanya mereka ini tidak diarahkan oleh Allah melainkan untuk menyembah Allah. Siapa dia mereka? Orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman ini diarah oleh Allah untuk beriman pada Allah. Dan mereka juga diarah untuk menyembah Allah. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dia juga diarah untuk mukhlishina lahuddin. Ikhlas di dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman. Dia ibadah kerana Allah, hidup kerana Allah, amalan dia kerana Allah. Ini ayat yang membukti pada kita wajib ikhlas. Kalau orang tanya boleh tak bawa datang dalil, mana dalil? Pasal hari ni orang tak suka dalil kan. Mana-mana kalau nak cakap hari ni orang kata mana dalil? Mana dalil yang kau cakap lebihan bersedekah pada hari Jumaat? Bawa dalil. Minta dalil tu tuan. Waktu kena mengajar, kena kadang-kadang ada kitab. Ada kitab tu lain sikit. Kalau mari tak bawa kitab, main lenggang, buat lenggang kaku tuan-tuan. Orang kata, mana dalil yang baca tadi? Kalau ada kitab, dia kata, dalil dia dalam kitab bolehlah tahan, ada lah kekuatan.
Dalil dia dalam Al-Quran. Siapa sebut? Allah Subhanahu Wa Taala firman. Hak ni sekuat-kuat dalil. Maknanya kalau kita dengar, ada orang ni tetap apabila dengar dalil Al-Quran, rasa yakin dia untuk percaya dengan ikhlas tu tinggi. Pasal orang beriman ni memang sifat dia begitu. Orang beriman ni apabila allazina iza zukirallah wajilat apa dia? Wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dia akan bertambah iman. Macam kita semua dengar dalil Al-Quran, bertambah iman. Contohnya Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ayat ni ayat penegasan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu terlibat dengan urusan riba, lebihan riba ni, sekiranya kamu orang-orang beriman. Jadi orang beriman ni apabila dengar ayat tentang riba ni, tak berani. Tapi kita kena faham juga tetap perbankan ni ada Islami, tuan-tuan. Kita jangan cuba mengharamkan pinjaman yang dibuat di kalangan sahabat kita. Sebab Ustaz tengok ada orang terlalu ekstrim melampau. Dia kata dia hukum semua pinjaman semua riba. Bahaya dia, tuan-tuan. Satu perkara yang perlu kita jaga mulut kita. Sehingga kan dia berani melebarkan sahabat dia amalan ditolak kerana terlibat dengan riba. Betul? Tapi ada pinjaman yang Islamic konvensional tu kita tak boleh nak cakap apalah. Islamic final di sana ulama membenarkan. Tapi kalau kita pukul rata, seolah-olah kita lebih alim pada ulama dalam membahaskan dalam sistem perbankan, apa berlaku pada masyarakat. Kita pun duk hukum orang tu tak sah semaya pasal terlibat dengan riba. Wow, buat pinjaman, tengok dia. Beliau kata buat pinjaman, buat rumah, buat pinjaman, semua buat pinjaman. Last kali dia kata tolak amalan semaya, itan dari Allah Ta'ala tak terima. Pasal berlaku tak? Waktu kita kena hati-hati. Wallahu a'lam. Bagi laluan azan insya-Allah kita akan sambung lepas azan Isya. Baik, kita tengok yang kedua, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang pertama tadi dalam suratul Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu di antara Allah Taala menyebut dalam Al-Quran, tidak ada sebenar-benar perintah, tidak ada sebenar-benar arahan melainkan untuk kamu menyembah Allah. Bukan sekadar sembah tetapi mengikhlaskan di dalam ibadah kepada Allah. Dua benda dalam ayat ini datang. Pertama suruh ibadah, kedua suruh ikhlas. Ayatnya dalam rangkap yang sama, dalam surah yang sama, dalam ayat yang sama, dalam rangkap yang sama, dua benda kita boleh ambil. Pertama ayat perintah. Perintah kita supaya apa dia? Ibadah. Yang kedua supaya ikhlas. Di dalam Al-Quran bukan ayat ni sahaja yang menyebut perintah buat dan perintah ikhlas. Walaupun kita tahu perintah yang wajib di segi zahir kena nampak, perintah ikhlas tak nampak. Zahir nampak, solat perintah zahir nampak. Nah, kalau kita tahu orang ni tak rajin mari sembahyang Jumaat, kita kena pergi nasihat dia. Kena pergi ziarah tau. Sebulan dah tak mari sembahyang Jumaat. Sebelum ni dia datang. Sebulan tak mari. Kena pergi ziarah. Tak, pergi ziarah tanya khabar. Sihat ke tak sihat, hidup lagi ke tak, tanya. Lama-lama ketuk pintu rumah dah. Sebab ada kes kan. Hak dalam tu masuk dalam paper tu duduk mati dalam kereta berapa hari busuk bangga dah dah. Hak ni dalam rumah tak ada cerita. Hak tu perlu kita berjiran dan perlu berjemaah. Kalau tak mari dalam satu hari, tak mari dalam 5 waktu, tuan-tuan kena hello-hello. Tak mari satu waktu mungkin kita kata hujan. Lalu tak mari 5 waktu, duk besok mari 5 waktu, 5 waktu tak ada. Cuba-cuba hello-hello, WhatsApp tanyalah. Call tak angkat, hello WhatsApp tak balas, start motor pergi ketuk pintu rumah. Entah dia ada ke tak ada. Kalau dia ada, alhamdulillah dapat pahala ziarah. Kalau dia tak ada, tiba-tiba pergi, memang inna lillah dia.
Kita sudah termasuk daripada orang yang mana sudah menjadi wakil dan menyempurnakan fardu kifayah. Waktu lain orang sibuk bekerja, kita ada masa pergi ziarah untuk menyelesaikan atas beberapa perkara kepada si mati. Mengambil dia, bawa datang masjid, memandi, memandi, mengapa, menyembayang, menanam dia. Terlepas tanggungjawab. Faham maksud dia? Dua perintah yang mana ayat yang sama, dua benda yang perlu ada. Pertama, dalam beribadah itu zahir. Jangan duk kata semayang niat. Jangan semayang niat tak ada dalam hukum semayang niat. Tapi dalam mendirikan solat kena niat. Kalau niat saja tanpa beribadah dengan perbuatan, tak ada di dalam hukum syarak ataupun dalam syariat. Ada orang kita ni kadang-kadang pening juga tentang sebahagian lah. Dia kata Allah Ta'ala tak adil. Kenapa umat Nabi dia semayang, umat dahulu tak semayang? Siapa kata? Siapa kata umat dulu tak semayang? Tengok Nabi Isra' Mi'raj yang berlaku pada tanggal 27 Rejab. Tu berlaku Mi'rajnya yang Nabi diperjalankan oleh Allah. Bukan ambil semayang. Bukan masa tu pernah ibadah umat terdahulu dalam keadaan berbilangannya yang banyak. Tengok dalam umat Nabi Allah Daud AS. Nabi Daud, umat dia pun solat. Dalilnya dalam Al-Quran surah Luqman. Iza qala Luqmanu libnihi, tatkala Luqmanul Hakim menasihati anak dia, aqimis solah, dirikan solat. Kan surah Luqman kan? Kau dirikan solat tu apa dia tu? Tak semayang lah tu. Maknanya Nabi Allah Daud pun syariat dia semayang. Nabi Allah Daud pun bagaimana Allah Ta'ala mengajar dia tauhid pada Allah. Dalil dalam Al-Quran. Nah, iza qala Luqmanu libnihi, tatkala Luqman dia menyaksikan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak kesayanganku, kamu jangan syirik pada Allah. Luqmanul Hakim ajar anak dia tentang tauhid. Betul tak? Dia ajar tauhid tu kepada anak dia tu. Memanglah tak ada subjek wujud, kidam, bakok, tapi di situ sudah termasuk daripada pelajaran tauhid. Dia kata la tusyrik billah, kamu jangan syirik pada Allah. Pasal apa kamu jangan syirik? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu kezaliman paling besar. Ini ayat ini turun dalam Al-Quran kepada Nabi yang menceritakan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ni adalah umat Nabi Allah Daud. Umurnya hampir 1000 tahun. Nah, 1000 tahun umur Luqmanul Hakim. Kita umur berapa tahun tuan-tuan? Ustaz baru 41 tahun ni. Makna nak cerita umur umat Nabi pendek. Umat Nabi Daud sampai 1000 tahun Luqmanul Hakim. Keistimewaan dia dalam keadaan macam mana? Kata Al-Imam Tabari. Kerana dia ini, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dia ada kebijaksanaan yang Allah Ta'ala beri pada dia. Kenapa dia bijak? Kerana Luqmanul Hakim, setiap perbuatan tindak tanduk dia buat semua fikir. Hak tu kalau kita tengok naluri ataupun ciptaan Allah kepada kaum lelaki ini, sifat berfikirnya tinggi. Kuasa talak duduk lelaki, buat keputusan lelaki, pemimpin kena lelaki, semua lelaki menjadi keutamaan di dalam tuntutan dalam agama kita. Ar-rijal yang disebut dengan rijal, ketua kepada kaum perempuan, semua boleh kepada kaum lelaki. Nak cerita pada kita muslimat tak boleh kecil hati lah. Memang lelaki yang Allah Ta'ala beri otoriti. Dilantik jadi Nabi, lelaki menjadi panglima perang, kaum lelaki. Yang menjadi penghuni ataupun yang mengetuai masuk dalam syurga, kaum lelaki, iaitu Nabi SAW. Tapi nak cerita lelaki ini diberi otoriti oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajib semayang dan wajib mendirikan, dia menjadi tuntutan berjemaah, kaum lelaki. Nak ceritanya lelaki ni banyak keistimewaan. Maknanya bukan umat Nabi saja beribadah solat, umat terdahulu pun solat. Cuma cara solat itu berlainan. Cara solat umat terdahulu tidak macam solat Nabi SAW, ikut perintah yang mana ditetapkan oleh Allah. Tapi nak ceritanya, kita jangan pertikaikan adakah umat dulu melakukan ibadah? Ya. Adakah umat dulu tauhid? Ya. Adakah umat dulu beriman pada Allah? Ya. Ya, mereka semuanya beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya mereka mengajar supaya tidak syirik pada Allah. Satu asas bagi keutamaan kita. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman juga di antara, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Ini surah apa daripada hadirin sekalian? Mengakhiri kuliah malam ni. Kalau tuan-tuan mengaji Quran, ya, ada beberapa surah yang disebut tentang ayat ikhlas. Selain daripada ada surah khas, surah ikhlas. Qul huwallahu tu lah.
Surah Ikhlas waktu tu surah penyelamat dia panggil. Surah Qul Huwallah tu surah penyelamat. Surah ni surah menjadi favorite. Surah yang kata Nabi keistimewaan dia 1/3 Quran tu kan. Walaupun kita panggil dia surah penyelamat, dia memang penyelamat tu tuan-tuan. Jadi surah yang Allah Ta'ala sebut tentang ikhlas ni surah Az-Zumar. Ayat berapa tuan-tuan? Ayat ke-11. Qul inni umirtu an a'budallah. Bagaimana Allah Ta'ala sebut? Sesungguhnya Muhammad, Allah Ta'ala sebut sesungguhnya ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, kepada Allah. Dua ayat ni tuan-tuan bukti dalil. Hak mana-mana hak nak ambil dia punya sandaran kuat, buka suratul Bayyinah, buka suratul Zumar. Bayyinah ayat 5, Zumar ayat 11. Balik malam ni sebelum tidur buka ayat ni, tengok hadang betul-betul. Ikhlas macam mana yang Allah Ta'ala suruh buat, ibadah macam mana Allah Ta'ala suruh buat, ikhlas macam mana yang suruh diajar, ibadat macam mana yang diajar. Semua itu bergantung dan cara kita mengikuti bagaimana yang diajar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Quran sahaja, kita hanya sekadar melihat tafsir sahaja, tidak merujuk kepada pandangan di kalangan hadis Nabi SAW, maka kita pun tak akan faham. Ada orang tuan-tuan dia tak faham juga Quran dengan hadis. Mari pula ulama, hak Nabi kata pewaris tu kan, hak nak mari terjemuh pada kita. Ada hak nak mari memberitahu pada kita apa maksud hadis ni, apa maksud Quran ni. Siapa dia nak mari mengajar? Pewaris Nabi. Rupanya kita ni tuan-tuan tidak terlepas Al-Quran dan hadis, Al-Quran, hadis dan pewaris Nabi. Wah, jangan kita kata dua je Nabi tinggal. Nabi tinggal, yang ketiga pewaris dia. Al-ulama warasatul anbiya, yang memberi pengajaran ilmu kita supaya kenal Allah. Ada orang dia kata dak dua ni je, tiga lagi Nabi sama lagi, antaranya pewaris Nabi, orang yang bawa jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman Nabi para sahabat lah, para sahabat ridwanuhum ajma'in, turun para tabi'in salafus soleh dulu dak. Marilah pada ulama 4 mazhab, turun pula. Ya 4 mazhab tu pun banyak pecahan lagi tuan-tuan kan. Banyak pecahan tadi bukan pecahan pada ajaran sesat, tidak. Kita tengok pandangan Imam Syafi'i dah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, macam-macam Ibnu Hajar nama dia. Atu Ali dalam bab hadis, Atu Ali dalam bab tauhid. Mari pula dalam bab fiqh lain pula, mari dalam bab usuluddin mari lain pula. Nak ceritanya perbahasan ulama tu terlalu banyak. Nah, jadi dengan sebab banyak tadi nak cerita kepada kita ilmu Allah tu luas dan perlu kepada kefahaman yang diajar oleh pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni, kita sambung pada masa akan datang. Yang seterusnya baik datang daripada Allah, kurang kelemahan pada diri saya, semua kemaafan. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.